Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah kerangka pemupukan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik tambahan. Latar belakang kajian. Matematik tambahan adalah antara bidang ilmu yang penting dalam pembangunan modal insan abad ke-21. Matematik tambahan berupaya membentuk murid yang mampu menggunakan kepelbagaian strategi penyelesaian masalah, menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, kreatif, dan inovatif. Mengikut Abdullah dan Darussalam dan Tambu, kurangnya ilmu dan kemahiran adalah antara faktor ketidaksediaan guru melaksanakan PDP untuk memupuk kebal. Kajian mendapati bahawa guru masih cenderung menjalankan PDP berpusatkan guru di bilik darjah. Guru didapati cenderung mengajar pelajar menjawab soalan peperiksaan daripada mengajar kemahiran berfikir. Gani juga mendapati bahawa guru matematik memilih untuk memberikan jawapan kepada soalan secara terus tanpa memberikan masa yang mencukupi untuk murid berfikir. Salah satu pendekatan yang membantu dalam pemupukan kehebat pelajar dalam matematik tambahan ialah pembelajaran berasaskan masalah atau PBM. Pendekatan ini menekankan pembelajaran penyelesaian masalah yang autentik sehingga pelajar berupaya menyusut pengetahuannya sendiri, mengembangkan kemahiran dan inquiry serta meningkatkan kepercayaan diri. PBM direka bentuk untuk menyediakan pelajar-pelajar dalam situasi kehidupan sebenar bagi menyelesaikan masalah dunia sebenar melalui siri aktiviti dan penyiasatan berdasarkan teori, konsep, dan prinsip yang dipelajarinya, membantu pelajar membina pemikiran dan kemahiran berkolaboratif yang diperlukan untuk berjaya. Selain itu, pembelajaran kolaboratif telah menjadi tren pembelajaran abad ke-21. Melalui pembelajaran kooperatif, keperluan untuk berfikir dan bekerjasama dalam menyelesaikan isu-isu akan meningkatkan dan mengalihkan pendekatan dari usaha individu kepada kerja kumpulan. Ahmad mendapati masalah utama dalam pelaksanaan PDP pada peringkat sekolah menengah ialah pembelajaran kolaboratif yang diamalkan kurang berkesan. Di sini saya ada dua objektif pembentangan. Yang pertama adalah menentukan teori dan model berkaitan PBM dan teknik pembelajaran kolaboratif TPK dalam memupuk kebat dalam PDP matematik tambahan. Menentukan kerangka pengintegrasian PBM dan TPK dalam memupuk kebat dalam PDP matematik tambahan. Teori dan model yang digunakan adalah teori konstruktivisme, di mana terdiri daripada konstruktivisme kognitif Piaget dan juga konstruktivisme sosial Vygotsky. Selain itu adalah menggunakan pembelajaran berasaskan masalah Smith yang diperkenalkan pada tahun 1983 yang mempunyai 7 langkah proses PPM. Akhir sekali adalah teknik pembelajaran kolaboratif kategori menyelesaikan masalah yang diperkenalkan oleh Elizabeth pada tahun 2015 untuk memupuk kemahiran berfikir aras tinggi di kalangan pelajar. Tinjuan literatur untuk teori konstruktivisme sosial. Teori konstruktivisme sosial yang dibangunkan oleh Vygotsky pada tahun 1978 menekankan pembelajaran sosial budaya dan interaksi antara aspek dalaman dan luaran pada lingkungan sosial. Menurut beliau, fungsi kognitif adalah hasil daripada interaksi sosial antara individu berbeza budaya. 4 prinsip dasar dalam mengaplikasikan teori Vygotsky menurut Wundt dan Amran iaitu kognitif berkembang melalui aktiviti sosial dan kolaboratif, seorang yang lebih dewasa menjadi pemandu dalam menyusun kurikulum dan pelajaran. Pembelajaran di sekolah harus dalam konteks yang bermakna, tidak boleh dipisahkan dari pengetahuan kanak-kanak yang dibangunkan dalam dunia nyata, dan dan seterusnya adalah pengalaman kanak-kanak di sekolah harus dihubungkan dengan pengalaman di luar sekolah. Seterusnya adalah teori konstruktivisme kognitif. Mengikut teori perkembangan kognitif Piaget, fungsi operasi formal membolehkan pelajar menggunakan penakulan hipotetikal deduktif dalam membangunkan hipotesis dan berfikir secara sistematik dalam rangka langkah strategik menyelesaikan suatu masalah. Proses pemikiran seperti ini menuntut corak pemikiran aras tinggi, seperti memahami setiap pemboleh ubah dan hubungan antara pemboleh ubah
Model kitaran pembelajaran deduktif hipotesis mampu membangunkan kebolehan berfikir kritikal pelajar yang seterusnya mempunyai kesan kepada peningkatan pemahaman konsep. Seterusnya adalah model pembelajaran berasaskan masalah. Model PBM-Smith memberi tumpuan kepada pengaktifan pengetahuan sedia ada, penguraian pengetahuan terdahulu dan penstrukturan semula pengetahuan. Kaedah PBM juga membantu guru dalam mengaitkan pengetahuan lepas atau sedia ada pelajar, mengakses pencapaian pembelajaran pelajar secara individu dan kumpulan, menggalakkan pelajar untuk berbincang dan merangsang pelajar dengan mengemukakan soalan aras tinggi. Raja 1 menunjukkan pelaksanaan PBM berdasarkan model Smith. Okey, kita ada 7 langkah mengikut model Smith, ada 7 langkah dalam proses pelaksanaan PBM. Langkah pertama ialah menjelaskan istilah atau konsep yang tidak difahami. Langkah kedua adalah menentukan masalah. Langkah ketiga adalah menganalisis masalah. Langkah keempat adalah melukis inventory sistematik bagi penjelasan yang disimpulkan daripada langkah 3. Langkah kelima adalah membentuk objektif pembelajaran. Langkah 6 adalah kumpul maklumat tambahan di luar kumpulan. Dan akhir sekali, langkah 7 adalah mensintesis maklumat yang baru diperolehi. Menurut Miri, David dan Uri, pembelajaran dalam kelas hendaklah menyediakan masalah sebenar, menyediakan aktiviti perbincangan dan penglibatan pelajar, mewujudkan penyiasatan dan penyelesaian masalah yang mencabar, dan menggalakkan pelajar berkongsi idea dalam membangunkan kebat. Kajian lepas mendapati pembelajaran menggunakan model PBM menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, rasional, meningkatkan keberkesanan komunikasi antara pelajar di dalam kelas serta meningkatkan pencapaian pembelajaran, keupayaan membuat pewakilan matematik dan lebih bermotivasi dalam pembelajaran. Tambahan pula, hasil kajian oleh Ajay, Imoko dan Ockwell juga menunjukkan bahawa PBM menggalakkan pelajar dalam menyusun pemikiran dalam penyelesaian masalah dan pemerolehan kemahiran praktikal dalam matematik. Seterusnya adalah teknik pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan yang dirancang untuk menjadikan pembelajaran suatu proses yang menyeronokkan dan aktif. Ia juga disebut pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kumpulan kecil. Elizabeth pada tahun 2015 mengemukakan teknik-teknik pembelajaran kooperatif untuk membantu pelajar belajar dan berlatih menggunakan strategi penyelesaian masalah. Teknik-teknik ini menyediakan kerangka penyelesaian masalah yang umumnya merangkumi masalah yang berstruktur sehingga tidak terstruktur. Teknik kolaboratif seperti teknik structure problem solving, send a problem, dan think aloud pair problem solving membimbing pelajar mengenal pasti maklumat yang relevan dan menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Selain itu, teknik group investigation menggalakkan pelajar untuk memilih kaedah sendiri dan bekerjasama dengan rakan untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan melalui penyelidikan. Berikut merupakan jadual teknik pembelajaran kolaboratif kategori penyelesaian masalah yang diperkenalkan oleh Elizabeth pada tahun 2015. Teknik Think Aloud Pair Problem Solver, kaedahnya adalah menyelesaikan masalah secara lisan untuk mengemukakan alasan kepada rakan yang mendengar. Kegunaannya adalah untuk menekankan proses penyelesaian masalah, bukan hasilnya, dan membantu pelajar mengenal pasti kesalahan. Teknik Send a Problem pula adalah menyelesaikan masalah secara berkumpulan, kemudian kemukakan masalah dan penyelesaiannya kepada kumpulan bersebelahan yang kemudian melakukan perkara yang sama. Kumpulan terakhir akan menilai semua jalan penyelesaiannya. Kegunaannya adalah untuk membantu pelajar mempraktikkan kemahiran berfikir secara kolektif yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan dan membandingkan serta membezakan pelbagai jenis penyelesaian yang diberikan. Seterusnya adalah structure problem solving, di mana pelajar menggunakan format berstruktur untuk menyelesaikan masalah. Kegunaannya adalah untuk proses penyelesaian masalah dibagikan kepada langkah-langkah yang dapat dikendalikan supaya pelajar tidak merasa terbeban dan mereka belajar mengenal pasti, menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan cara yang teratur. Akhir sekali adalah teknik group
investigation, iaitu merancang, menjalankan dan melaporkan tugasan yang detail, di mana mengajar pelajar prosedur tugasan dan membantu mereka memperoleh pengetahuan mendalam mengenai bidang tertentu. Seterusnya adalah pengintegrasian PBM-TPK dalam PDP Matematik Tambahan. Menurut Permana pada tahun 2020, pengintegrasian PBM-TPK merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang memberi kesan positif terhadap KEBAT. Tambun dan Naibahu mengatakan bahawa penglibatan dan tanggungjawab ahli kumpulan dalam perbincangan dapat membantu meningkatkan KEBAT sekaligus memperbaiki cara pembelajaran dan meningkatkan motivasi intrinsik pelajar. Kemahiran pembelajaran kooperatif banyak menyumbang PBM terhadap pembentukan dinamik kumpulan. Kajian mengenai pengaplikasian PK dalam PBM menggalakkan pelajar bekerjasama terutama sekali dalam proses penyelesaian masalah, membina interaksi sosial pelajar dengan rakan sebaya, meningkatkan saling kebergantungan yang positif serta aktif melalui aktiviti kumpulan. Menurut Elizabeth, pelajar akan lebih memahami suatu masalah apabila berkongsi idea dan pengalaman berbanding dengan belajar secara bersendirian. Hal ini menerangkan apa yang perlu dipelajari dan bagaimana untuk belajar yang menjadi asas bagi kemahiran pembelajaran kooperatif dengan melaksanakan teknik pembelajaran kolaboratif. Akhir sekali ialah kerangka konseptual pendekatan PBM-TPK. Satu kerangka konseptual pendekatan PBM-TPK adalah perlu bagi memastikan proses PDP matematik tambahan yang mengutamakan KEBAT. Berdasarkan kepada teori perkembangan kognitif Piaget, pendekatan pembelajaran PBM-TPK membolehkan murid menerima dan mengasimilasikan kedua-dua kemahiran dan isi kandungan pada masa yang sama secara lebih berkesan. Raja yang dipaparkan menunjukkan kerangka konseptual PBM-TPK yang dicadangkan dengan mengadaptasikan tiga fangsa kerangka Bayer yang diperkenalkan pada tahun 1997 yang terdiri daripada pengenalan, amalan, dan generalisasi. Pengenalan terdiri daripada satu atau lebih langkah-langkah dan peraturan untuk melaksanakan kemahiran kognitif yang telah ditentukan secara eksplisit. Amalan mengandungi panduan untuk pelajar menggunakan kemahiran kognitif dengan bimbingan dan sokongan guru. Fasa ketiga ialah generalisasi, adalah pembinaan kemahiran kognitif ke dalam situasi atau konteks yang pelbagai. Urutan ini memberi pengalaman pembelajaran sebenar bagi menguasai elemen pemikiran yang baik. Penambahan komponen PBM dan PK ke dalam kerangka sedia ada Bayer memberi gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan PDP matematik tambahan yang berasaskan pemikiran untuk meningkatkan kemahiran berfikir seperti yang ditunjukkan dalam Raja. Pendekatan yang dicadangkan dapat dilaksanakan dalam PDP matematik tambahan melalui integrasi teori pembelajaran dan model berkaitan untuk memastikan PDP matematik tambahan yang dijalankan memberi kesan positif terhadap perkembangan kognitif dan efektif murid. Kesimpulannya, pendekatan pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kognitif dan efektif murid perlu mengambil kira teori, model, kaedah dan teknik pengajaran untuk mewujudkan pembelajaran aktif pelajar di dalam bilik darjah. Model PBM-TPK dapat membentuk satu kerangka konseptual yang komprehensif bagi pengajaran dalam mana-mana konteks kurikulum abad ke-21. Melalui pendekatan PBM-TPK yang didasari oleh teori konstruktivisme, model PBM Smith, dan teknik pembelajaran kolaboratif Elizabeth yang dicadangkan ini dijangka dapat meningkatkan KEBAT terhadap pembelajaran murid khususnya dalam PDP matematik tambahan di sekolah menengah. Sekian, terima kasih.